Alhamdulillah saya terus terima. Itulah tahun 2002 saya bermula. Dan dia pun tak ada guru senior sebab tadika baru, memang nak cari guru dan nak cari guru yang ada yang agak senior sikit daripada cikgu yang mungkin macam bayi-bayi awak ni yang baru keluar, baru habis SPM semua. Saya terus jadi ketua guru masa tu. Jadi dari situlah saya menongkah menimba segala pengalaman. Yang penting sekali cikgu, adik-adik semua ya, awak kena rajin, kena ada ilmu. Maksudnya saya bukan, sebab saya memang dari zero, sebab saya tak pernah terlibat dalam apa-apa kursus. Jadi sambil mengajar, sambil belajar. Sambil mengajar, sambil belajar. Pergi bengkel-bengkel yang dianjurkan oleh majikan pada waktu itu. 6 kali bengkel saya pergi, termasuk juga training, termasuk juga camp sahsiah. Ya, naik bukit, turun bukit. Ikut juga semualah camp-camp untuk menjadikan kita guru yang berkualiti. Dia itu yang sedikit lah, maknanya apa pun sebelum kita nak terus terjun pada buka satu bisnes, kita mesti kayakan diri kita dengan pengalaman dulu. Pengalaman kita yang kita sendiri alami, kita berada sendiri di tempat tu, baru kita faham okey macam ni. Dan juga kita belajar daripada pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang lain. Sebab tu kena hadir kursus-kursus bengkel-bengkel. Bukan tak cukup hanya sekadar kita ambil diploma, ambil kat kanak-kanak dan dah stop. Sepatutnya sekarang kita kena juga, lepas nanti kalau kita dah bekerja, majikan biasanya akan hantar pergi kursus bacaan, pergi kursus untuk macam mana nak handle kanak-kanak, kursus psikologi, menguasai kanak-kanak macam mana. Ya, itulah sedikit. Biasanya tu je, Rafiza. Okey, ada pertanyaan lagi ni. Kalau praktikal boleh ke boleh tak praktikal di tadika bonda? Diorang tanya. Bonda, diorang dah panggil bonda dah dekat kedua ni. Miss, suara Miss tak dengar. Okey, saya buka. Okey, saya nampak ada pertanyaan kat sini. Kalau katakan nak praktikal, boleh tak praktikal di tadika bonda? Diorang dah panggil bonda dah dekat Puan. Okey, boleh ke praktikal dekat tadika bonda? Diorang tanya. Okey, boleh je, tak ada masalah. Sekejap ya. Saya ada masalah sikit ni. Nampak ke, dengar ke suara saya? Dengar. Masih dengar okey. 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 Jadi nak praktikal tak ada masalah. Cuma sekarang ni itulah praktikal. Memang saya dah beberapa orang dah training yang datang buat praktikal di tempat saya. Kalau tak silap daripada Kolej Teknologi Sabarnati pun pernah ada dalam 3 tahun lepas. Jadi cumanya di tempat saya tidak dapat kami sediakan penginapan lah. Jadi biasanya kalau tak ada saudara atau keluarga yang tinggal berdekatan memang susah, sebab sebelumnya ada yang sampai 5 orang sekali nak buat praktikal, tapi mereka perlukan penginapan tapi saya tak dapat sediakan. Jadi tak dapatlah terima pada masa tu. Jadi kita ada memang dialu-alukan lah kadang-kadang, terutama pada awal tahun. Pada awal tahun memang kurang. Guru cukup, guru ada, tapi pada awal tahun kita memerlukan lebih kaki tangan, tambahan, sokongan ataupun kerja sementara. Kalau macam trainee sesuai sangatlah sebab dia sementara kan. Sebab peringkat awal tahun akan berlaku apa? Huru-hara di tadika. Huru-hara sebab semua pelajar baru, murid baru. Yang lama ada juga, tapi kebanyakan yang masuk orang baru 4 tahun, 5 tahun. Yang first time tinggalkan keluarga, datang ke tadika kita, dia berkenalan dengan kawan baru, dengan cikgu baru. Mak dia tinggalkan, pastinya menangis, mengamuk, lari sana lari sini, nak keluar kejar pintu apa semua dan sebagainya. Dia menangis tak berhenti, yang kita kena pujuk. Jadi kalau harapkan cikgu yang ada sedia ada tak cukup, sebab cikgu ni kena handle juga murid lain yang okey. Sebab yang biasa yang buat hal ni dalam 5-6 orang macam tu, 5-6 orang untuk 5 tahun. 6 tahun selalunya dah okey sebab dah senior sikit kan. Yang masalah selalu 4 tahun dengan 5, itu perlu 2-3 orang tu yang handle, yang mengamuk, yang menangis, yang berlari.
yang nak balik yang dan ada yang kasar sikit tu yang macam menggigit apa semua dia gigit, cikgu pernah kena gigit, kena kungkang. Okey, jadi itu pendedahan yang bagus lah sebenarnya untuk awak semua. Okey, memang kami terima je kalau ada yang nak ada pekerja tambahan tu lagi baik sebab biasa memang memenatkan lah. Dia memenatkan sebenarnya. Kalau anak-anak hari ni bukan macam anak-anak zaman-zaman kita bonda dulu-dulu. Anak-anak bonda dulu bila bonda tanya arwah mak bonda, korang ni dulu tak adalah nakal sangat, dengar cakap je tak adalah ni, tapi bila dia tengok cucu tu maksudnya generasi ketiga lah lepas bonda kan, lepas anak bonda ni, dia kata ya Allah hai lasaknya apa semua. Itu peringkat anak yang sekarang dah besar. Bayangkan yang ada generasi yang hari ni memang mencabar sangat. Dengar tu mencabar ya. Nanti bila you all dah keluar nanti, adik-adik, biasanya kita panggil adik-adik kan? Bonda kita panggil adik-adik kan? Ya, kita panggil adik-adik. Kita panggil adik-adik nak panggil anak nanti tu sangat tapi panggil bonda Tak, untuk kanak-kanak yang kita jaga ni biasanya kita sebut dia adik-adik kan? Dia tengok pada guru. Okey. Kalau guru tu anak dara, biasa dia panggil adik-adik lah. Tapi macam bonda ataupun ni biasa kita panggil anak-anak. Anak-anak sekalian, sebab dia tahu yang ni memang dia pun nampak kita kalau tak dikenalkan kita ni ustazah ke apa ke, dia panggil nenek. Okey. Jadi kita panggil anak-anak. Okey. Macam you all nanti panggil adik-adik lah So adik-adik akan datang lebih mencabar tak macam adik-adik yang sekarang ni. Tapi yang you all nanti diorang lebih orang kata kepada gadget. Jadi you all kena belajar macam mana teknik nak handle especially kalau ada yang tantrum dan sebagainya lah. So kita nak tahu jugalah biasanya apa persediaan sebelum pelajar ni diorang ni pergi ke latihan praktikal dan ke pekerjaan sebenar. Apa preparation yang diorang ni perlu buat Puan Noreha? Okey, saya cerita atas pengalaman saya berhadapan dengan pelajar yang datang untuk praktikal. Okey, jadi kalau ikutkan bila saya pun kita faham yang mereka ni baru, tak ada pengalaman, tak pernah terdedah. Sebelum ni nak tanya lah, kalau sebelum buat praktikal memang belajar teori sahaja kan? Cikgu Fiza? Ya. Hanya belajar teori sahajalah di kolej kan? Ya, belajar teori saja. So yang ni kira kalau sebab kadang-kadang ada juga yang ada pengalaman, maksudnya sementara tunggu SPM. Kadang-kadang sementara tunggu SPM sebelum masuk kolej ke apa ke, dia bekerja di Taska Tadika. Okay, itu yang kalau tak ada pengalaman langsung tu memang kadang-kadang teori tak sama dengan praktikal. Sebab teori memang kita kata macam ni, tapi bila down to keadaan yang sebenar, situasi yang sebenar, kat situlah awak akan rasa ya Allah, bukan nak takutkan, tapi ini persediaan mental yang awak kena tahu. Ya, sekurang-kurangnya okey sebelum tu bekerja, jumpa dengan majikan atau kerja di tempat yang awak nak praktikal nanti, okey, mindset dah ada. Nah, itu pertama, awak kena banyak bersabar. Kena banyak bersabar. Ingat bersabar kena banyak bersabar. Yang pertama Salin kena banyak bersabar. Okey, teruskan. Sabar dengan kerenah anak-anak. Sebab memang biasanya ialah macam guru-guru yang sini ni dia akan handle kelas-kelas dan sebagainya, tapi yang biasanya murid yang praktikal ni, anak-anak praktikal ni kita minta dia tolong handle lah murid yang baru sampai, yang bermasalah ke apa semua. Dan kadang-kadang kalau macam dah pertengahan tahun, bukan okey, dia orang dah okey, dah tak ada masalah sangat, tapi biasanya kita akan serahkan dia orang ni untuk handle grup yang kecil. Grup kecil untuk mengajar anak-anak ni. Okey, banyakkan bersabar ni sebab kerenah anak macam-macam. Okey, ada memang macam lah kalau tantrum lah. Kadang-kadang
cabaran juga kalau yang kita ajar banyak 10 kali pun tak dapat-dapat. Itu jenis yang slow learner. Okey. Kemudian bersabar juga dengan masalah dengan rakan kerja. Kita kena pandailah mix dengan cikgu-cikgu lain atau rakan kerja lain yang dah lama dekat sana. Okey. Kemudian masalah juga mungkin dengan majikan. Tapi selalunya jarang lah. Biasanya masalah majikan ni ialah pekerja yang dah ada kat sana lah. Okay. Tapi kalau yang baru, yang practical training, dia biasanya tak adalah masalah sangat dengan majikan ni. Cuma awak kena tanya betul-betul lah apa yang, jangan banyak bertanya, jangan diam je. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang you all tak tahu, dan you all pun tak cerita apa-apa masalah. So jadi memang komunikasi sangat penting. Ya. Yang tadi banyak bersabar tadi, banyak juga bersabar sebab kita pun berdepan dengan ibu bapa. Ada 4 entiti tu kat situ. Kita berdepan dengan anak-anak murid, berdepan dengan rakan sekerja, berdepan dengan majikan dan berdepan dengan ibu bapa. Ibu bapa bukan semua sama. Ibu bapa ada juga jenis yang sombong. Cakap ni ada sombong, senyum pun tak nak. Datang ambil anak, hantar anak, tak tahu nak senyum. Okay, dan ada bapak ibu bapa yang kasar. Yang jenis ialah mungkin ialah manusia kan, ada yang hidung tinggi cakap kasar je. Kalau ada sikit-sikit masalah pun nak marah je. Itu memang mainan kita. Tapi yang baik pun ada, ramai bukan tak ada. Adalah biasalah satu orang yang buat select sikit tu, itu biasa. Kita kena banyak sabar. Okey, seterusnya kalau macam saya sendirilah di pasti saya, di tadika saya wajib seorang muslimat yang menutup aurat. Ini kepada, maaflah kepada student yang bukan Islam kalau sebab kami tadika Islam, jadi mesti wajib seorang perempuan muslimat dan menutup aurat, pakai tudung. Sebab kita ajar agama kan, kita ajar pada anak-anak kehidupan Islam, cara hidup Islam. Jadi tak sesuai lah kalau cikgu ni tak pakai tudung. Kemudian antara ciri pekerja yang memang saya nak, dia mesti jaga solat 5 waktu. Mesti solat. Tak boleh kalau dia tak solat. Jadi masa kalau saya interview, biasanya saya akan tanya benda ni. Kemudian seterusnya dia kena ada minat. Minat passion dalam apa yang awak nak buat ni. Bukannya buat-buat minat tau. Ni bukan buat minat. Tapi sebenarnya kena ada passion dalam hati awak. Yang awak minat apa yang kerja yang awak nak buat ni. Kalau tak minat pun belajar untuk cuba minat. Frankly speaking, saya nak beritahu, saya pun berasal daripada tak minat. Saya ambil dulu, niat saya semata-mata saya nak buat bisnes lah. Nak buat bisnes. Saya tak minat pun sebenarnya dengan anak-anak. Itu frankly. Tapi lama-kelamaan bila saya masuk, bila saya difahamkan dan kita buat ni bukan sekadar nak duit je, tapi di dalamnya ada penuh tanggungjawab mendidik ummah, tanggungjawab mendidik anak bangsa, tanggungjawab jaga anak orang ni satu tanggungjawab tau. Malah saya sendiri, saya letak jaga anak orang lebih daripada jaga anak kita sendiri. Anak kita sendiri tak apa, kita boleh nak buat apa suka hati anak kita, betul tak? Tapi anak orang bukan boleh senang-senang nak usik, nak tampar, nak cubit semua. Jaga anak orang lebih daripada jaga anak sendiri. Itu dia. Maksudnya lama-kelamaan passion tu datang pada saya. Permulaan ni saya tak juga, saya tak ada minat langsung dengan anak-anak ni. Tapi alhamdulillah lah, bila kita mendalami, kita merasai dan belajar, ini adalah satu tanggungjawab. Maka alhamdulillah lama-lama minat dan passion tu datang. Datang dengan sendirinya. Okey. Seterusnya saya perlukan, saya suka sangat kalau cikgu yang tegas tapi mesra. Tegas tu maksudnya macam mana? Perlu, tegas ni perlu sebab kita nak kawal anak-anak. Anak-anak bukan sikit, anak-anak pasti saya ramai dan macam-macam perangai. So jadi sekiranya tak ada ketegasan, bila murid mula buat bising, buat kacau, kita hilang fokus, tak boleh nak ngajar. Macam mana kita nak deliver bila ada seorang dua yang lompat-lompat? Kita nak deliver ilmu kan, nak sampaikan ni, tak boleh. So kena ada guru yang tegas tapi bukan garang. Tegas dengan garang tu lain.
Garang murid-murid takut dengan kita, tak nak jumpa kita dah. Tapi tegas ni, bila had-had yang perlu cikgu cikgu perlu tegur, cikgu tegur. Tapi bila dalam keadaan lain, cikgu mesra dengan anak-anak. Sebab guru kalau lemah lembut sangat pun tak sesuai juga. Ya, kalau dia lemah lembut sangat pun selalunya saya tengoklah, banyaklah cikgu macam okey dia lemah lembut ni. Memanglah mungkin parent di mata dia suka. Cikgu ni baik, lembut je. Ya, tapi sebenarnya dia gagal selalunya mengawal kelas dia. Gagal kawal kelas sebab lembut sangat, budak tak takut. Budak sekarang tahu je lah kan. Budak sekarang tahu je. Jadi bila cikgu lembut suara pun murid tak dengar macam mana. So jadi itu perlu sangat ya cikgu. Kemudian seterusnya saya perlu pada orang yang jujur dan amanah. Jujur, amanah dalam pekerjaan. Terutamanya kan bila majikan tak ada. Kebiasaannya kalau kita tadika ni biasanya ada penyelia tapi majikan selalunya tak ada. Okey, jadi kadang-kadang macam saya lah ya, staff kita dah ramai, cikgu dah ramai. Orang ni macam ni cara orang ni, macam ni pula cara dia. Orang ni biasalah bila ramai tu ada yang rajin, ada yang agak culas, ada yang berkira tugas. Ada berkira pun kalau aku dah buat dah semalam. Macam tu. Kalau boleh kita tak nak ni tu. Ya, dia perlu juga pada guru yang jujur dan amanah. Itu terutamanya sekarang macam kalau pasti saya tugaskan juga setiap guru untuk kutip duit yuran. Sebab bayangkanlah 200 orang macam mana saya nak handle kan. Jadi selain daripada memang ada tugas kerani akan buat resit dan check account semua, kita perlu juga ada guru ni memang sebagai double check. Maksudnya sebab biasa murid akan serahkan kad yuran pada guru, maka guru bertanggungjawab untuk tanda okey dah terima sekian. Kat situ perlunya jujur, perlunya amanah. Ya, saya selalu cakap dengan staf saya, kalau perlu duit, kalau perlu apa-apa masalah keuangan, pinjam. Saya tak ada masalah, pinjam kalau terdesak, tapi bukan mencuri, bukan dengan menipu. Okey. Sebab saya pernah kena ni, itu biasalah. Ada juga yang ringan, yang yalah tengok duit tak cukup ataupun mak kata dah bayar, dah bagi pada cikgu ni tapi duitnya tak dapat. Okay, itu pun ada. Okay, tapi mungkin kalau trainee biasanya majikan tak akan bagi dululah. Dia bagi pada cikgu yang sini. Okay, seterusnya saya perlu juga kalau boleh awak semua be creative. Be creative. Be creative ni memang subjektif. Kreatif memang subjektif ya. Tapi ikutlah kreativiti masing-masing. Sekurang-kurangnya awak ada kerajinan dan ada usaha untuk mencari bahan. Ya, sebab kreatif dan dunia kanak-kanak ni sekurang-kurangnya awak suka melukis ke, awak suka mewarna ke, awak minat kartun ke, awak minat menyanyi pun salah satu. Ya, sebab kebanyakan penyampaian kita dalam kelas sama ada tadika ke taska ke, budak-budak biasanya akan mudah pick up bila kita menyampaikan sesuatu ilmu tu dalam bentuk lagu. Ya, jadi kena reka lah. Kadang-kadang kena reka, macam mana nak reka lagu buah-buahan ya. Kalau tak tahu reka, banyak aja sebenarnya bahan-bahan yang awak boleh cari hari ni. Semua maklumat di hujung jari sahaja. Cuma cikgu lah minat tak minat, kreatif ke tak kreatif untuk menambah bahan-bahan pengajaran. Cikgu yang penuh dengan imaginasi dan idea-idea menyeronokkan tu memang sangat mudah untuk menarik perhatian anak-anak. So jadi kalau boleh kreatif, jangan hanya rujuk kat buku, kat papan. Pelbagaikan sebab anak-anak dia suka bermain tapi dalam masa yang sama dia belajar. Bukan belajar semata-mata dan bukan main semata-mata. Gabung jalinkan kedua-dua tu. Jadi awak kena kreatif. Kena sentiasa cari idea. Jangan puas hati dengan apa yang awak ajar. Hari ni awak ajar murid tentang, contohlah cikgu bagi tugasan ajar murid 5 tahun subjek matematik. Okey, awak kena fikir tu. Kalau saya dulu, permulaan dulu macam tu lah, malam saya tak boleh tidur. Apa nak buat ya untuk esok ni? Apa bahan nak guna? Apa nak cari? Sebab bila dah habis, kita macam muhasabah balik. Kita refresh balik. Apa yang tak cukup? Rasanya budak dapat ke tak dapat aku ajar ni, rasa bila kita tanya balik dia macam tak dapat. So maksudnya kita jangan cepat puas hati. Jangan ajar tu sekadar ajar, lepas tu dah.
Bila kita tanya murid tak dapat, maknanya something wrong somewhere. Kita kena ubah sikit mungkin strategi, kreatifkan sikit penyampaian kita supaya budak boleh dapat terima dan menarik perhatian. Okey. Rasa banyak tu saya bagi. Okay. Dan yang last sekali kalau boleh saya minta sangat anak-anak pelajar-pelajar yang bakal akan praktikal, jaga bahasa, jaga mulut, jaga tutur kata, jaga tangan kita. Okay, sebab kita adalah cerminan, kita adalah contoh teladan kepada anak didik kita. Ya, anak-anak murid kita tadika ke taska ke, mereka cepat belajar daripada orang dewasa. So jaga bahasa kita baik-baik, bahasa yang elok-elok. Jangan cakap yang cupa-cupa, jangan maki-maki hamun. Yang tinggalkan, kena belajar perkataan buruk, perkataan yang kasar ni kena kalau nak cakap pun kalau mungkin terbiasa itu yang susah. Kalau terbiasa, tapi sebab kadang-kadang bukan kita cakap dengan murid tau. Kita cakap dengan kawan-kawan kita yang rakan sekerja kita pun dia dengar. So balik dia cakap, mama cikgu cakap macam ni, ataupun dia tak cakap dengan mama cikgu cakap macam ni, dia akan keluar perkataan yang tak elok tu bila mama cakap, boleh cakap mana ni? Dia boleh cakap mana lah, cikgu cakap macam tu. So jaga mulut kita, jaga tutur kata kita, bahasa kita elok-elok je. Jangan kutuk dia orang kata malas lah, bodoh lah. Kita bagi kata-kata yang positif kepada anak-anak kita. Kalau yang memang lemah, susah, yang mencabar tu, ya Allah sabarlah, urut kepala dia, ya Allah sabarlah, ya Allah jadikanlah anak ni bijak. Kita puji-puji yang baik-baik. Okay? Dan jaga tangan saya cakap tadi, jangan cubit anak orang. Jangan, sebab sekarang ni salah kan. Salah adalah touch ni salah dari segi undang-undang, kita boleh disaman kalau kita cubit budak ke, kalau mak dia buat aduan ke, report polis, nanya kita. So jaga, jangan guna rotan, jangan guna apa, tak boleh. Tak boleh. So gunakanlah kaedah macam mana, tapi jangan mencederakan dengan tangan. Okey, rasanya dah banyak tu ke? Ada lagi ke yang nak ni? Kreatif, penyayang, sabar, dia mesti ada passion untuk tugasan yang dia buat ni, kerja yang dia buat ni. Kalau tak ada passion susah tau. Saya cakap betul sebab saya pernah ambil orang datang kerja, mak hantar dengan beg dengan apa semua. Dia duduk, dia sampai petang, malam tu dia telefon mak suruh ambil. Saya tak tahu cerita. Bila besok pagi saya pergi sekolah, kawan-kawan sebilik beritahu, dah balik dah. Itu kes yang paling singkat. Datang petang tu taklah petang sangat, dalam tengah hari. Okay, malam dah balik. Saya pun tak tahu apa silap dia. Okay, itu satu. Lepas tu yang pernah juga 2 hari. 2 hari dia datang rupanya, itu memang kita tak boleh paksa. Itu saya cakap kena ada passion dan sabar. Dia datang 2 hari, rupanya dia sakit kepala, migraine. Sebab apa dia kata tak boleh dengar suara budak nangis, suara budak bising. Mungkin sebelum ni suasana kat rumah dia mungkin tak ramai orang, tak ramai anak-anak, mungkin dia anak tunggal, Allah alam. Tapi memang 2 hari dia menangis-nangis, dia nak balik, tak tahan kerja. Bukan kerja apa sangat, saya orang baru ni saya pun tak adalah press sangat bagi kerja apa. Tapi memang dia sendiri kata dia memang tak boleh tahan duduk di sini. Okay. Jadi biasanya kalau saya ambil orang baru pun saya akan beritahu dia, you bagi masa pada diri you 2 minggu. Jangan singkat sangat, janganlah sehari 2 hari you nak nilai. Sehingga 2 minggu, kalau you rasa tak boleh, tak apa, you kemas barang. Jadi kalau boleh 2 minggu tu at least kita cuba masukkan diri kita dalam keadaan dan situasi, belajar untuk terima perubahan, belajar untuk berada dalam situasi pekerjaan yang kita nak kerja tu lah. So selepas 2 minggu kalau kita rasa okey, kita boleh teruskan, insyaAllah boleh teruskan. Itu dia ya. Itu setakat tu lah berkenaan dengan persediaan diri yang awak semua kena ada. Yang penting awak rajin. Sebab majikan ataupun senior awak atau penyelia sangat suka pada pekerja yang rajin. Maknanya tak berkira kerja. Tapi biar kebiasaannya yang mula-mula lah. Ini biasa. Mula-mula memang tunjuk rajin. Tapi bila dah lama dia jadi malas tu adalah sikit-sikit. Itu manusia lah kan. Okay, wallahualam.
Okey. Ingat tak apa tadi yang apa? Tips-tips apa tu yang perlu anda bersedia ya untuk preparation untuk pergi ke LI ataupun mula bekerja ya. Tadi siapa ingat tips yang pertama apa daripada Bonda Noreha? Tips yang pertama apa? Cepat seorang. Fakrul apa dia? Tips yang pertama. Kena sabar. Yes, okey. Sabar. Nora Fiza kata sabar. Yang kedua? Yang kedua apa? Jaga bahasa dan tutur Kreatif. Ada yang kata kreatif, yang kedua kreatif. Yang ketiga adab. Kita kena jaga adab. Lagi? Yang keempat? Rajin. Rajin, betul. Lagi? Jujur dan amanah. Kena sesuaikan diri di tempat baru. Yes, boleh sesuaikan diri. Lagi apa dia? Jangan cubit anak orang. Yang itu adab Jangan cubit tu adab. Memang jangan cubit. Kalau cubit nanti kena report polis. Okey? Bahaya tu. Baru masuk kerja dah kena report polis. Lagi? Ada lagi tak? Jujur. Yes, jujur. Tegas. Yang tu penting. Tegas tapi tegas Mesra. tegas tapi mesra. Tu penting. Okey? Penyayang. Macam mana tegas tapi mesra tu? Saya nak tanya. Tegas tapi mesra tu macam mana? Macam mana? Cuba you all jawab. Tegas tapi mesra. Kena Macam mana Putri? Siapa ni? Nora Fiza. Macam mana? Light. Tak dengar lah. Kawan-kawan yang lain? Jaga aurat. Yang tu dari segi pemakaian dari segi pemakaian memanglah you all kena jaga aurat, especially kalau yang muslim lah jadi kalau yang mana yang bukan muslim tu ikut pada pakaian masing-masing lah Okey. Ada lagi nak tambah? Siapa-siapa tadi? Ada ingat lagi tak apa-apa tips yang Bonda bagi tadi? Ada tak? Jaga aurat. Jaga aurat dah. Lagi? Ada tak? Jaga tutur kata. Yes, tutur kata. Okey. Sebelum kita teruskan dengan seterusnya, kita nak tanya pasal macam mana biasanya kalau you all pergi interview kan, majikan-majikan di Taska ni, apa soalan-soalan killer yang dia bagilah. Kadang-kadang terkedu you all nak jawab kan. Jadi macam mana apa-apa soalan killer yang dia akan tanya kepada anda dan macam mana you all nak prepare soalan-soalan daripada pihak majikan. Okey, biasanya dia akan tanyalah. So ada apa-apa pertanyaan tak kepada Bonda sebelum kita teruskan? Ada tak? Ada apa-apa pertanyaan? Siapa nak tanya? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Okey. Puan Noreha nak tanya, kalau katakan biasanya semasa interview berlangsung, katakan ada calon-calon guru yang nak nak memohon pekerjaan, biasanya apa soalan-soalan yang biasa Puan Noreha akan tanya? Okey, kalau soalan-soalan yang saya tanya ni merujuk pada pasti saya lah ya. Pasti mungkin tadika lain dia punya lain dia punya expectation. Jadi kalau pasti saya sendiri, sebab kami adalah pendidikan berasaskan Islam. So of course antara yang kita akan tanya tu biasanya memanglah tadi solat 5 waktu, solat tak? Sebab kita bukannya tengok dia solat, betul tak? Jadi kita akan tanya solat 5 waktu, jaga aurat apa semua. Kita nak dia kalau boleh jujur amanah. Ini pun satu benda yang jujur amanah ke itu memang kita tak nampak kan. Jadi antara lain yang kita nak juga ialah kita tengok kelulusan dari sekolah mana. Sebab kalau yang biasanya kalau silibus kami di pasti ni, perlu sangat seorang guru tu tahu dan menguasai Al-Quran, tahu mengaji. Tak adalah tinggi sangat, tak sepertinya, tak adalah suruh jadi macam Qori, Tirmizi tu. Cuma maksudnya asas dia tahu, dia kenal huruf-huruf sebab kita mengajar subjek kita bahasa Arab.
subjek kita ada Nurul Quran. Lepas tu kita sangat menekan sebab kita pratahfiz. Pratahfiz kita ada menekankan dari segi hafazan surah, hafazan doa, hafazan hadis. Jadi penting sangat untuk calon-calon ada basic at least sekolah agama. At least dia sekolah agama, sekolah menengah agama. Okey, mungkin ada STAM ke. Itu yang paling basic lah. Jadi kita selalunya akan interview juga suruh baca surah. Contoh surah paling mudah Al-Fatihah yang patutnya semua orang hafal. So jadi kita akan dengar bacaan surah Al-Fatihah dia macam mana. Kalau baca Al-Fatihah tak betul macam mana nak ajar murid. Kan? Sebab kita memang ada hafazan. Kita punya silibus hafazan ni sampai surah Al-Mulk. Jadi kalau kita kesan cikgu yang ada masalah sebut tak betul semua tu masalah sikit lah. Tapi biasalah kadang-kadang kita bukan ada pilihan sangat. Bukan ada pilihan sangat sebab bukannya ada orang yang nak datang berdiri nak pergi interview. Yang datang interview 100 orang, kita nak pilih 2 je ke? Tak ada je tu kan. So biasanya kita ambil juga tapi kita bagi didikan. Kita ajar. Maksudnya dan cikgu macam saya cakap tadi kena tamak cari ilmu. Kalau rasa diri kurang belajar. Cari ilmu. Sekarang ni Allah Masya Allah mudah sangat anak-anak. Pelajar-pelajar semua mudah sangat sebab sekarang semua online. Ada belajar tajwid online. Nak apa? Main mengaji ada. Belajar Quran ada, tapi semuanya dalam online. Adalah pelbagai belajar teknik azhan lah apa. Yang belajar kat situ untuk kita peningkatkan diri kita. Bukan maknanya kita tak boleh belajar benda ni. Macam saya jugalah, daripada kosong saya belajar. Belajar sambil mengajar. Jadi kalau kata memang tak tahu tapi yang penting tak tahu tak apa. Yang penting minat untuk mendalami lagi ilmu. Supaya kita jadi orang yang guru yang tahu. Sebagai guru yang ada ilmu. Kita kalau tak ada ilmu macam mana kita nak beri pada orang lain? Kan? Kalau kita tak ada apa-apa macam mana kita nak bagi apa-apa pada orang? Betul tak? So jadi janganlah risau pula lah saya tak pandai mengaji ke apa semua. Sebenarnya kita ambil itu sebagai satu cabaran. Cabaran untuk kita, alhamdulillah lah saya sendiri pun masih belajar. Masih ada lagi belajar online. Jadi maksudnya anak awak-awak ni lagi semua muda-muda lagi. Belajar ni kata orang ilal mahdi ilal lahdi. Daripada kamu lahir sampai kamu masuk liang lahat belajar tu non-stop. Jadi sambil kita belajar dan kita dengar kawan-kawan lain, guru-guru yang lebih senior, oh macam ni. Think positif. Jadi daripada kita tak tahu, jadi kita tahu. Daripada kita tak pandai mengaji, alhamdulillah. Kita kena pandai mengaji sebab nak ajar anak murid kita. Itu memanglah ciri-ciri yang kita perlukan lah untuk untuk jadi tenaga pengajar di Pasti. Selain daripada kita tengok tadi sasiah, pakaian. Kalau yang datang memang pakaian dia, kalau kat Pasti, saya tak tahulah siapa kat sini yang pernah belajar masa kecil dulu kat Pasti ke? Ada tak katanya? Pernah tak dulu belajar kat Pasti? Ada tak pergi tadika Pasti dulu masa kecil-kecil lah? Sayang. Ada. Tira. Ya, sebab Pasti ni dia nationwide, seluruh Malaysia ada. Kan, seluruh Malaysia ada. Kalau macam kami ni di dalam kawasan Bangi sahaja ada 38 buah Pasti. Maknanya macam seolah-olah satu taman tu satu Pasti, satu taman satu Pasti. Jadi ada kalau nak pindah Perak, pindah ke Terengganu ada cik sekolah Pasti kat sana. Jadi kat situ macam pakaian apa semua tu kita ambil kira lah sebagai guru tenaga pengajar, guru yang tarikat Islam kena pakai tudung yang agak labu, pakaian tidak ketat, menutup aurat dengan sempurna, kena pakai stokin. Itulah itu ciri-ciri kat Pasti saya. Selain dia kalau macam kadang-kadang macam ada diploma ke tak apa ni, itu satu orang kata bonus lah. Orang kata bonus satu kelebihan sebab you ada ilmu secara teori. Di sini kerjanya nanti awak akan mula apply semua teori yang awak belajar. So rasanya ringkasan dia lebih kurang macam tu je lah. Dan lagi satu, kalau di Pasti ni kita macam rasanya bukan Pasti sahaja. Rasanya tadika-tadika yang mahal-mahal macam
yang di luar sana mahal yang selalu masuk iklan kat TV tu, saya tak naklah sebut kan, tapi memang adalah tadika yang bayaran dia memang mahal. Okay, macam kami di Pasti, kami sederhana je, taklah mahal sangat. Kalau di kampung, hatta di kampung tu RM50 pun ada. Kalau di kampung RM50 sebulan pun ada. Tapi kalau Pasti di bandar-bandar ni, kalau yuran dia biasanya 100.5, 170, 200. Kita tak ambil terlalu mahal sangat sebab kita tahu bukan semua orang berkemampuan. Kalau macam kalau smart reader, Genius Aula itu memang mahal-mahal. Okey, tapi bila gaji ni dia lebih kurang itu jugalah sebab tengok pada waktu kerja. Sebab tadika kan half day je. Kan half day je 8 hingga pukul 12 dah habis. Kecuali yang macam tempat saya memang kerja sampai petang sebab kita buka juga taska. Habis cikgu mengajar, dia akan jaga taska pula. So dari situlah kita dapat sikit earn duit. Kalau memang bergantung 100% dengan tadika saja, susah sikit lah sebab tu kena macam tadika yang mahal ni dia costly kan. Tapi sebab dia Pasti kami tak ambil mahal sangat. Sebab kita kesian pada ibu bapa kat luar sana yang pendapatan rendah, pendapatan sederhana. Kalau anak 2-3 orang sakit, taska pun memanglah mahal. Kalau baby sampai 400.5. Sebab tu sekarang kalau kita orang memang tak ada nak beranak sangat lah. Sebab kena tengok itu belum lagi susu, belum lagi pampers. Okay, banyak sangat kos-kos yang ni. So macam kami guru gaji memang sederhana lah, 100 lebih, 1000 lebih, 100 lebih pula. Dalam 1000 lebih kalau sampai petang tu. Okay, jadi kita fahamkan dengan masa interview, kita fahamkan itu. Jangan expect gaji yang tinggi, tapi kita fahamkan juga dengan guru-guru yang kita interview ni bahawa jangan tengok pada wang semata-mata. Kepuasan kerja, barakahnya kerja ini itu yang lebih penting. Sebab ramai je orang yang gaji besar, ribu-ribu, tapi tak seronok kerja. Tak ada passion pun. Dia kerja semata-mata nak duit. Kat situ barakah dia hilang. Kan, sebab memang ramai je pergi kerja naklah. Sebulan ni dia pergi kerja tak pernah ada mood pun. Dia kerja pun sebab terpaksa je pergi kerja sebab nak gaji. Kan? Tapi buat kerja tak ada rasa dengan penuh minat. Dan tak ada barakah kat situ. Tapi kat sini Pasti saya tengok walaupun cikgu kami ni gajinya tak adalah mahal mana, tapi alhamdulillah sebab kita mengajar anak-anak tu dengan ilmu, mengajar anak-anak tu kenalkan Tuhan, kenal Allah, kenal pencipta dia. Ajar pula membaca, menulis, mengaji, kenal Al-Quran apa semua. Kat Allah, hidup tenang. Barakah kat situ. Tak ada yang susah. Tak ada yang melarat. Alhamdulillah rezeki tu ada. Kadang-kadang apa faham hari ni ada je yang bawa belanja tu, belanja ni. Kita baik-baik je lah dengan mak bapak. Baik-baik je lah dengan ibu bapa. Itu semua adalah customer kita. Tapi kita buat baik bukan yang baik-baik orang kata nak mengampung. Tapi baik yang memang betul-betul niat kita ikhlas jaga anak-anak dia. Itu yang penting. Okey. Saya rasa itu je lah antara selain daripada mungkin nak tengok kelulusan awak apa semua. Sebab kelulusan tu kadang-kadang atas paper je. Yang betulnya ialah diri awak sendiri masa awak bekerja tu. Itu yang saya nak tadi, macam kena rajin, kena peka, kena alert. Sebab kita kerja dengan budak ni, budak kadang-kadang dia punya tindakan tu, dia punya action tu kita tak di luar jangka. Betul tak? Kadang-kadang ya Allah dia lari. Tapi saya pernah tengok ada cikgu yang pandang aja. Wahai anak ni melakukan satu yang kalau dibiarkan akan berbahaya. Tapi dia boleh tengok aje. Tu nampak tak alert sangat. Sampai boleh jadi terluka, sampai boleh berlaku ni kecederaan, kemalangan di tempat di tadika, taska. Yang nak jawab ni nanti majikan. So jadi kena jadi orang peka dengan tindakan anak-anak ni. Tak boleh, contohnya macam saya terang contohnya yang mudah je, kadang-kadang nak pergi tandas je pun. Kita nak pergi tandas, tak boleh tinggalkan kelas tanpa ada siapa-siapa lain yang pantau. Biasa saya akan pesan dengan cikgu saya, pergi tandas, beritahu kawan lain, tolong tengok-tengokkan kelas saya pergi tandas sekejap. Maklumlah kadang sakit perut,
Kadang-kadang tak ada janji, sakit perut tu kadang nak buang air kecil, terbuang air besar pula terus kan. Jadi kadang-kadang lama, tak boleh biarkan anak murid tu 10 minit, 5 minit, 10 minit dalam kelas tu sesama dia. Pernah ada berlaku kecederaan dengan apa? Dengan pensil je. Pegang pensil, gaduh dengan kawan, tujah macam ni. Ada yang kena mata. Tapi alhamdulillah lah tak adalah sampai masuk dalam mata, kena sipi je. Itu contoh-contoh yang memang anak-anak ni kita memang kena sentiasa alert. Kena peka tindakan mereka buat apa ni yang gurauan mereka tu. Mula-mula gurau tapi lepas tu dia gaduh bertumbuk pun ada. Jadi penting sangat cikgu benda ni common sense lah. Ya, sebab saya tak, kalau boleh saya tak nak lah datang duduk tengok, kena belajar. Kalau tak peramah tu kena peramah. Saya pernah terima satu training yang tak bercakap langsung. Macam mana saya nak cakap awak ni, awak kena bercakap, awak kena berkomunikasi dengan murid awak. Saya bagi dia kelas yang kecil aja, ada 10 orang. Okey, saja nak test dia. Kan, saja nak tengok okey hari ni assignment awak ni. Tapi memang dia gagal berkomunikasi. Mungkin kat situ itulah dia hakikat dia. Ya, belajar teori dengan praktikalnya. Nanti awak berdepan lah, benda ni nak cerita susah. Awak facing lah nanti. Kan nak cakap macam mana awak nak reka mulut awak kalau tak peramah, macam mana nak bagi ramah. Tu kena ada. Kena apa ni, belajar komunikasi dengan anak-anak. Jangan diam je. Kita kena congkel dia. Kalau murid yang lagi ramah tu lagi senang lah sikit, sebab tanya sikit dia jawab banyak, tanya sikit jawab banyak kan. Jadi kena pandailah tu cikgu. Ya. Allah alam lah, rasanya tak ada idea lagi dah apa nak cakap ni. Okay Rita. Okey. Jadi banyak tu ya. Maksudnya kalau sebelum anda pergi interview ke apa, itu antara perkara yang anda perlu ready lah ya. Soalan-soalan yang biasa yang akan ditanya oleh majikan ya. Jadi preparation anda bagaimana semua akan dilihat oleh majikan. Jadi Okay, Fiza. Yeah. Fiza ada satu lagi. Biasanya kalau yang trainee dekat tempat saya akan bagi assignment. Saya akan bagi assignment. Assignment tu saya nak kalau boleh jadi buah tangan. Maknanya dia tidak praktikal kat situ sebulan ke 2 bulan tanpa meninggalkan apa-apa buah tangan. Okey. Contohnya Macam mana Puan Reha? Macam dia kena buat apa tu? Saya Program tengok untuk pelajar ke apa? Ya, dia kena buat contohlah. Saya tengok dululah kemahiran dia ada. Ya, sebab saya pernah ambil praktikal trainee yang dia pandai melukis. Bila dia pandai melukis, saya suruh dia buat mural. Okey. Suruh buat mural sebab kebetulan dia masuk tu bulan 12 belum buka sekolah. Jadi kita nak cat yang baru. So dia nampaknya minat melukis, saya buat dia mural. Sampai sekarang air tangan dia ada kat pasti. Jadi bila saya tengok, okey saya ingat siapa yang buat ni. Okey, itu kalau dia pandai melukis. Kalau macam tak ada kemahiran sangat nak melukis apa semua, okey saya suruh sediakan bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar yang apa ni, saya ajar, saya tunjuk contoh, okey saya nak bahan baru. Saya tak nak yang lama. Ini yang lama, awak cuba tukar, cari gambar baru, cari contohnya A for apple, buatlah A for arrow ke. Tapi kena buat satu bahan yang flash cut yang memang saya bagi kemudahan, kertas ke laminating plastik laminate tu, you hasilkanlah supaya balik nanti you habis ada air tangan awak dekat pasti ni. Okey saya ingat yang ni, okey yang ni Nurul Akilah yang buat. Okey yang ni Sakinah Yusof yang lukis. Jadi ada kenang-kenangan. Biasa saya akan bagi assignment macam tu lah. So itu saya lah, tadi lain saya tak tahu. Okey, itu je. Okey, saya nak tanya masa dalam kelas you all ada belajar buat program-program, ada nyanyi, ada belajar buat nyanyian apa semua, ada kan? Ada tak? Ada. Ada. Ada setengah tu buat eksperimen ya, science eksperimen kan dalam kelas. So benda-benda ni yang you all boleh buat sebagai alat bantu mengajar ya. So kalau katakan kalau siapa yang kat sini dapat orang kata praktikal, katakan nak praktikal di tempat bonda, you all kena sediakan bahan-bahan alat bantu mengajar ataupun tinggalkan sesuatu yang bermanfaat kepada adik-adik kat sana
So dah banyak tu ya Bonda kongsi. So ada tak soalan-soalan yang nak ditanya? Saya tanya. You all ada tak soalan-soalan? Dah banyak soalan yang saya tanya, tapi you all sendiri ada tak soalan? Saya rasa hari tu Puan Farah ada bagi tahu kan, minta you all sediakan soalan setiap orang. Natasha nak tanya apa? Ada nak tanya soalan? Miss, Ya. Saya nak tanya. Boleh. Terus tanya. Buka mic, tanya. Buka lah gambar kamera sekali. Saya tengok tadi ada student lelaki juga ya. Ada. Student lelaki ada juga. Setiap batch kita ada student lelaki. Okey, bagus. Sebab kita dah ada nurse lelaki, so lepas ni kita akan ada guru tadika lelaki lah. Saya pernah sendiri sebenarnya ambil guru sementara lelaki. Jadi kebetulan di Pasti masa-masa tu kita memang ada pertandingan. Kita ada pertandingan alam ria. Setiap tahun kita ada. Pertandingan alam ria ni ialah pertandingan antara Pasti dengan Pasti, bertanding hafazan, bertanding azan, bertanding pidato, nasyid dan sebagainya. So kalau masa tu kebetulan saya dapat guru sementara yang tunggu STPM. Ya, saya minta dia ajar azan lah. Yang bab lelaki punya azan, kutubah, kita serah kat dia. Ada juga tu, alhamdulillah memang ada lelaki yang ada passion. Bagus tu. Okay, Fakrul tadi nak tanya apa? Fakrul? Soalan tu dah terjawab dah. Tadi saya tanya saya tanya lelaki boleh mengajar kat Pasti ke? Saya tengok ramai perempuan je. Okey, memanglah tak dinafikan majoritinya. Kalau kita tengok bidang-bidang pekerjaan yang ada kat Malaysia ni, majoriti yang conquer industri apa, pendidikan memang perempuan. Betul tak? Guru, sama ada guru sekolah rendah, sekolah menengah dan juga tadika memang majoriti perempuan. Begitu juga nurse, kita majoriti perempuan. Tapi kita tak boleh nafikan polis pun ada perempuan. Askar pun ada perempuan, askar kan, walaupun majoritinya lelaki. So satu percubaan yang bagus ya, sebab memang kalau ikut macam jururawat lelaki kita perlu, sebab saya tengok sini kerja-kerja jururawat tu memang berat. Kadang-kadang terpaksa tolak troli angkat barang, hantar pesakit apa semua tu, dan lelaki perlu pada perhatian lelaki. Betul tak? Mungkin boleh cuci, yelah biasalah, segan lah kalau perempuan yang buat. Jadi guru lelaki di Pasti ni mula-mula saya nak terima dulu tu berat juga sebab masalah nanti cikgu-cikgu perempuan ni masalah dia orang nak bergaul tu payah sikit lah, sebab kita dah biasa kerja perempuan-perempuan je kan. Jadi tapi alhamdulillah saya bagi percubaan, why not, sebab dia pun saya nampak ada minat, ada passion, dan saya tengok cara dia mengajar, boleh insyaAllah, tak ada masalah. Dan dia pun okey, budak sekali muntah. Itu pengalaman depan mata saya. Anak murid dalam kelas cikgu lelaki ni muntah. Kalau cikgu perempuan suruh jalan lah sendiri, menjejeh-jejeh lah, muntah tu kat jalan kan. Tapi dia ni dia kuat lelaki, dia angkat budak terus pergi toilet. So tak ada ni, tu dari segi tenaga lah. Kadang-kadang kita perlu juga kan, macam saya sendiri, Pasti saya di tingkat di bangunan kedai tingkat 1, tingkat 2. So bila time pendaftaran tu dengan buku yang apa semua nak naik atas tu, kalau cikgu perempuan ni memang letih lah kan. So jadi memang biasanya lelaki ni memang ada masa ni kita perlu, kita perlu juga. InsyaAllah dia akan handle budak lelaki-lelaki, anak murid lelaki. Okay. So insyaAllah Fakrul jangan risau. Boleh banyak sebenarnya peluang, banyak peluang. Ya, banyak peluang. Pelajar lelaki. Okay. So ada lagi soalan? Ada tak soalan-soalan apa nak tanya berkenaan dengan nak preparation ke apa ke, macam mana apa tu, menguruskan taska ke? Biasanya Pasti ni dia macam konsep franchise juga ke Puan Nuriha? Dia kalau ikutkan konsep dia macam mana nak cakap ya,
kalau ikutkan yang betul-betul proper dia, sebenarnya pastinya di bawah Parti Islam Malaysia PAS. Tahu ya? Yang lain anak adik-adik semua kenal tak itu PAS tu apa? Parti Islam Malaysia PAS. Tak kenal? Oh, kesian Siti Nurhaliza. Dia parti politik. Parti politik yang PAS Bersatu, UMNO tu. Yang sekarang ni yang bentuk kerajaan Perikatan Nasional. Okey, jadi pastinya di bawah PAS. Seperti mana macam Kemas dia di bawah UMNO. Ya, jadi kita berdaftar di bawah parti politik sebagai salah satu daripada aktiviti parti kepada masyarakat. So jadi dinamakan Pusat Atuhan Tunas Islam Pasti. Okey, jadi kalau ikutkan pasti-pasti yang ada di Malaysia ni, dia bukanlah konsep franchise sebenarnya. Tapi dia konsep sesuatu cawangan, PAS cawangan tu buka. Nak buka, katalah buka satu pusat asuhan dekat taman dia, di cawangan dia. Okey, dia orang bentuk lah, dia orang form lah AJK, form cari dana, semuanya atas kerjasama berjemaah. Bukan atas individu. Cumanya rezeki saya ni pada permulaan macam cakap tadi, saya buka 2002 tu sampai dah 2005. AJK yang menubuhkan tu, walaupun sebab daripada awal pun saya memang terlibat, AJK ni semua macam dah penat. Dia orang kata kami tak nak fikirlah, saya nak serahkan je benda ni pada Puan Nurhaliza untuk urus. Dia AJK kata tak apa, kami percaya je, kami letak pada Puan Nurhaliza, insyaAllah kami yakin pasti boleh maju, tak ada masalah apa-apa, kami tak ada masalah. Jadi dia serahkan pada saya, itulah cerita dia. Kalau ikutkan franchise tu, dia bukanlah franchise, maknanya dia mesti di bawah cawangan, PAS cawangan di satu-satu tempat, di satu-satu taman. Jadi rezeki saya ni alhamdulillah lah, sebab dia orang dah lepaskan, jadi saya boleh jalan sendiri. Tapi apa pun mesti terikat dengan silibus pasti, mesti ada sumbangan kepada cawangan, ada yuran tahunan, macam itulah. Maksudnya masih terikat lagi dengan prosedur-prosedur pastilah. Okay. So kalau lepas ni ada siapa-siapa yang mana tahu nak jadi usahawan kan, ya, nak buka taska ke apa ke, bolehlah berguru dengan bonda kita, banyak ilmu dia ni. Okey, tadi berkenaan dengan ciri-ciri staff yang diperlukan oleh majikan, dah bonda dah share pada you all semua, and then preparation untuk pergi ke interview pun dia dah share pada you all semua. So kita nak tanya harapan bonda ataupun Puan Nurhaliza kita, apa harapan kalau sebagai majikan, apa harapan yang bonda harapkan kepada generasi kita yang muda-muda belia ni yang kat depan ni? Okey, ini kiranya soalan terakhir ke apa? Lepas ni diorang ada soalan-soalan Q&A. Diorang ada soalan Q&A. Oh, ada lagi soalan dia. Ingatkan dah bagi jawab habis dah. Okey, nak kata harapan ya. Yalah, awak ni semua orang muda kan. Okey, saya sharekan sedikitlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nombor 1385. Ya, hadis ini yang berbunyi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, maksudnya setiap anak yang dilahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan ia suci bersih, dalam keadaan dia tak ada sebarang dosa. Ya, tetapi kedua ibu bapanya lah yang mencorakkannya, sama ada menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Yang biasa kepada yang Muslim biasa dengar hadis ni kan. Okey, jadi kat sini sebenarnya berkecimpung dalam dunia taska tadika ni. Kalau orang yang tak faham, dia anggap benda ni remeh je. Dia anggap benda ni alah kacang je, lagu budak. Alah kacang je, ajak ABC je. Ajar 1, 2, 3.
Tapi ia tak semudah itu. Ia tak semudah itu, penuh dengan cabaran, ia penuh dengan ujian kesabaran. Hanya orang-orang yang betul-betul faham kenapa dia berada kat situ saja, dia akan kekal berada kat situ. Ya, sebab kalau ikutkan kita, anak-anak ni adalah fitrah. Dia lahir suci bersih. Mak bapak dia lah yang akan mencorakkan dia. Jadi Nasrani ke, jadi Majusi ke, nak jadi apa ke. Ya, tapi memang itu apa. Tapi kalau katalah ke taska, lepas habis pantang, anak ni akan hantar pada pengasuh. Dalam usia 3 bulan dah kena masuk kerja, habis pantang 2 bulan, dalam usia 3 bulan dah hantar pada pengasuh. Okey, kalau tak hantar pada pengasuh pula, kalau mungkin yang tak bekerja, suri rumah, dia akan mula hantar anak dia ke taska pada umur 4, 5, 6 tahun. Sebab untuk ajar anak, dia minta letakkan ke sekolah untuk anak ni belajar. Jadi itu kalau yang tadika okey lagi, tapi kalau macam bayangkan yang daripada umur 3 bulan sampailah dia duduk kat taska tu sampai umur 4 tahun sebelum pergi tadika. Okay, dari pagi sampai petang, saya kira 8 hingga 6 petang, 8 pagi 6 petang lah kata. 10 jam sehari bersama pengasuh. Kalau seminggu 10 kali 5 hari, 50 jam. Sedangkan dengan masa dengan apa kita nampak macam banyak. Tapi bayangkan, bila pukul 6 dia ambil anak kita, dia ambil anak dia balik. Lepas tu dia balik pun sibuk kalut, nak siapkan, nak prepare makan malam, nak prepare, nak basuh baju lah apalah. Dia sebab orang balik kerja penat. So jadi perhatian dan fokus pada anak tu kurang. Dan lepas tu by pukul 9, 10 anak dah tidur. Besok pagi kejut, hantar terus ke tadika. Nampak tak? Masa anak lebih banyak dengan kita, dengan pengasuh, dengan guru di tadika dan taska berbanding dengan mak dekat rumah. Kalau mak yang pandai urus masa, dia tahu masa berkualiti, tak apa lagi. Tapi saya tengok kat sini sekarang anak-anak muda, anak-anak belia macam awak-awak ni besok bila kahwin apa semua, kebanyakannya yang saya tengok lah ya, sebab yang mak-mak bapak yang hantar saya pun yang muda-muda, tak ada kemahiran ini, tak ada kemahiran mengurus masa yang baik, tak ada kemahiran mengurus anak. Yelah, mungkin tak pernah beranak, tiba-tiba beranak. Itulah pengalaman dia. Jadi kurang kemahiran, kurang rasa tanggungjawab, mungkin malas pun ada ya. Kadang-kadang anak yang dia hantar kita ambil petang, besok pagi hantar dengan kita dengan keadaan basi, tak mandi lagi, dengan pampers semalam masih dia pakai, dah tembus dah. Okay, kita bertengok, ya Allah mak macam ni ke. Okay, botol susu anak dalam beg pun tak basuh. Okay, jadi banyak sangat benda-benda situ yang saya tengok memang kekurangan kemahiran keibu-bapaan. Yang ini awak belajarlah. Ya, sebab kita dengar pengalaman orang, kita belajar. Supaya kita nanti besok bila kahwin, bila kita hantar anak, ya, kita pula bekerja, kita nak hantar anak, kita nak macam mana? Kita akan nak hantarkan, lepaskan tanggungjawab kita dengan pengasuh aja. Macam tu sahaja. Kan? Jadi perlu sebenarnya yang saya cakap tadi tu, kita kena faham. Dan atas tanggungjawab ni lah, asas tanggungjawab ni lah saya berada kat sini. Sebab saya tahu mak bapak sekarang ni yang sibuk bekerja, kita ni kiranya macam ibu bapa kedua. Kalau kita ni perempuan, kita lah ibu kedua kepada anak ni. Kita ambil tanggungjawab mak dengan ayah dia untuk ajar anak ni. Kita ajar macam kita ajar anak kita sendiri. Baru kat situ ada keberkatan. Ya, sebab kita bukan ambil sekadar nak duit je tau, nak buka bisnes, nak duit. Ya memang saya tak nafikan ni, kalau macam Tinggal Salawat yang franchise tu memang buat duit. Tapi jangan fikir duit je, apa kesan dia, apa pada tanggungjawab tu, tanggungjawab mendidik anak-anak tu. Tanggungjawab yang saya cakap tadi, ajak anak dan jaga anak orang lebih pada anak sendiri. Ini penting sangat bagi kita mendidik jiwa kanak-kanak ni supaya dia kenal Allah, dia kenal Nabi. Dia tahu membaca, asas membaca, mengira, tahu solat. Sebab kami pun ada amal Islami, maknanya amali solat dia kena ada. Kita latih dia kat rumah sebab kita memudahkan mak bapak, sebab saya tahu mak bapak tak sempat. Jadi kat sini pentingnya kita tahu asas pendidikan awal kanak-kanak ni mestilah berorientasikan pendidikan Islam ke arah nak melahirkan anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang beramal dengan apa yang kita ajar. Ya Allah, yang ini adik-adik sekalian, kalau kita dapat ya lahirkan, dia katalah dia dari kecil dengan kita sampai habis 6 tahun dia pergi sekolah, apa yang dia dapat, apa yang dia belajar daripada kita yang guru pertama ni,
yang mungkin mak bapak dia tak sempat nak ajar. Itulah pahala yang berterusan dan berpanjangan selagi mana dia tahu dan dia amalkan. Dan itulah pahala dan amal jariah yang sangat berpanjangan untuk kita dalam kubur, untuk kita bawa di akhirat nanti. Memang dari segi kekurangan keuangan memang tak banyak, tapi itu yang kat situ tadi, keberkatan. Yang penting kita ikhlas. Ini saya harap sangatlah pada anak-anak muda yang ada sekarang ni, tenaga-tenaga muda belia ni, awak ni semua adalah kata Saidina Ali lah ya, jika kamu nak lihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Awak ni semua adalah bakal-bakal pemimpin. Awak ni adalah bakal-bakal orang yang akan mewarisi negara ni lepas kami nanti. Kami macam saya bonda sini dah ada 50 lebih. Kita pun tak tahu sekarang ni COVID bila-bila masa je. Hari ni kita tengok orang tu sihat, baru 4 hari 3 hari positif dah meninggal. Jadi kita tak tahu. Sekarang ni mati pun tak kira muda atau tua. Tapi kita anggaplah biasanya muda-mudi ni akan panjang lagi umur dia. Awaklah semua yang akan mewarisi negara kita Malaysia yang tercinta ini. So belia, saya harap sangatlah awak sebagai aset, awaklah penyumbang kepada kedaulatan ketamadunan sesebuah bangsa. Ya, awak ada kelebihan fizikal, awak ada kelebihan intelektual, awak muda, gagah lagi, sihat lagi. Gunakanlah untuk mencapai dan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Buat manfaat kepada ummah. Ya, apatah lagi dalam dunia sekarang ni kita diuji dengan COVID ni kan, dapat beri kesan pada ekonomi, beri kesan pada kehidupan manusia seluruhnya. Peranan belia ni sangatlah penting untuk kita gambling tenaga untuk pulihkan semula keadaan kita, pulihkan ekonomi kita kat Malaysia ni. Just terus semua para belia-beliawanis ya, adik-adik yang masih lagi remaja ni, awak ni sekalian ni, lengkapkanlah diri masing-masing kalau boleh dengan ilmu pengetahuan, dengan kemahiran, dan untuk memberikan sumbangan kepada agama, bangsa dan negara kita. Tinggalkan semua perkara yang sia-sia, tinggal perkara-perkara yang tak berfaedah. Sebab kadang-kadang saya tengok Allah banyaknya masa buang. Remaja kita sekarang ni, belia-belia kita sekarang ni banyaknya masa buang. Buang dengan apa? Dengan TikToknya, dengan gamenya, dengan PUBG-nya. Ya, itu yang kadang-kadang mereka tak sedar-sedar mereka, dah pukul berapa, dah pukul berapa. Ya, saya ni berlaku depan mata saya sendirilah. Walaupun kita tegur, walaupun kita nasihat, susah sangat anak ni sebab dia dah dapat benda tu, dia leka. Dia leka sampai tak ingat makan, sampai tak ingat minum. Bila dah habis, kita tutup wifi semua, baru rasa lapar, baru cari nasi dan sebagainya. Itu kalau boleh kita tak nak lah. Sebab awak ni semua adalah harapan kami semua. Cari peluang belajar-belajar. Ya, lepas habis ni pun kalau katalah tak dapat kerja mungkin bukan semua tadika nak ambil kan. Jadi mungkin tadika pun sekarang ni saya ada yang tutup juga. Taska yang tutup juga sebab dah berbulan-bulan work from home. Jadi tak ada orang hantar anak. So jadi bilangan kerja pun terpaksa dibuang dan sebagainya. So jadi kita tingkatkan kemahiran. Kalau boleh nak sambung belajar lagi. Ataupun ada kemahiran-kemahiran yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk lepasan kolej, lepasan universiti, boleh cuba cari. Ya, sebab sekarang kemahiran teknikal pun sangat perlu. Ya, jadi kalau boleh berkenaan dengan kemahiran apa-apa lah, peluang untuk melanjutkan untuk belajar di mana-mana tu boleh rujuk pada pensyarah awak masing-masing lah. Itu sajalah. Bisa? Ya. Tak maaf betul-betul nama boring orang dengar kan. Terima kasih. Itu tadi kata harapan lah ya. Bonda kita kepada you all semua. Maksudnya lengkapkan diri dengan ilmu ya. Nanti bila jadi ibu bapa nanti jangan jadi ibu bapa yang tak ada ilmu. Macam tadilah Puan Nur kata hantar anak dalam keadaan anak yang kurang sempurna, lepas tu
tak bertindak sebagai ibu bapa. Harapkan semua daripada guru je, ya. Jadi kita tak nak jadi macam gitu, ya. Jadi kita sebagai pelajar kita kena ada ilmu supaya nanti bila you all jadi ibu bapa, you all jadi ibu bapa yang berilmu, yang tahu tugas-tugas sebagai ibu bapa yang dapat mendidik anak, sebab anak pula akan menjadi generasi akan datang. Bukan you all je generasi akan datang. You all ni kita tak tahu, mungkin satu hari kat sini mungkin ada yang jadi usahawan berjaya, ya, macam bonda kita. Mungkin ada kat sini yang akan jadi PM kita, ya. Bukan PM kita lah, PM kita lah kan, PM kita. Ya. Mungkin ada kat sini yang jadi guru yang berjaya, kita tak tahu, ya. Jadi lengkapkan diri dengan ilmu macam mana yang bonda kita kata, tambah kepakaran, kemahiran, macam-macam ada kemahiran. If katakanlah satu hari nanti kita tak tahu ekonomi akan datang macam mana, masa you all keluar nanti katakan tiba-tiba tak ada kerja ke apa, lengkapkan diri dengan kemahiran keusahawanan, ya. Kalau katakan yang nak sambung belajar tu boleh dapatkan input-input daripada lecturer, nak sambung belajar dekat mana, course mana yang sesuai, yang related dengan child education, ataupun yang katakan nak buka bisnes sendiri, tak semestinya dalam bidang child education, tapi yang related. Contohnya you all hasilkan buku-buku cerita untuk kanak-kanak, you all hasilkan permainan untuk kanak-kanak. Itu semua adalah usahawan yang berkaitan dengan early childhood, sebab you all dah belajar dah, kan? Dah belajar buat buku, dah belajar buat nyanyian lah, buat tarian lah. Saya tengok kadang-kadang you all punya video, kan? Ya, betul sangat. Adik-adik. So boleh kalau katakan tak ada peluang pekerjaan sebagai guru tadika atau taska, cuba cari peluang yang related. Contohnya macam tadi saya kata, buat buku, buat lagu kanak-kanak, mungkin benda-benda tu, ya, yang boleh kita gunakan untuk meneruskan kehidupan you all pada masa akan datang. Okay? Untuk info kami pun sendiri sentiasa tiap-tiap tahun akan cari bahan, akan cari buku, pergi kedai buku untuk cari bahan-bahan yang sesuai dengan silibus kami. Cuma kadang kita nak ubah takkan pakai buku yang sama, kan. Jadi akan tengok apa yang sesuai, kita ambil, kita order banyak lah. Kalau murid kita 200, kita order 200. Jadi kalau memang awak ada kemahiran dan minat dalam bidang penerbitan buku pun boleh buat untung juga sebenarnya. Ya, okey, memang betul. Satu lagi peralatan sangat perlu. Kan ABC ke apa benda yang macam kalau awak perasan sekarang ni ada satu syarikat nama dia Happy Mummy. Kan, dia banyak mengeluarkan alat-alat permainan, alat bantu mengajar yang kreatif lah, yang berwarna-warni, yang memang sangat menarik. Kalau ada kemahiran dari segitu pun bagus juga. Ya, memang selalunya tadi taska ni dia cari benda-benda macam tu. Okay. Sebab baru-baru ni saya ada tengok ada satu box tu, ya. Saya tengok box tu, kalau biasanya orang beli dalam, katakan dia ikut umur lah, ya. Ada satu syarikat ni dia buat box tu, dalam satu box tu ada kertas color, ada apa yang you all boleh lipat-lipat untuk buat macam tu, panggil apa? Yang you all boleh lipat kertas tu. Origami, boleh buat bentuk burung dan sebagainya. So dalam satu box tu ada macam-macam, ada pelekat. Jadi kanak-kanak akan suka. Dan dia buat pula ikut umur. Umur 0 sampai 1 tahun macam mana. Dalam box tu ada alat-alat apa. And then untuk 2 tahun ada alat apa. Dan box ni laku sangat. Sebab ibu bapa kadang-kadang diorang order melalui taska atau tadika. Sebab diorang beli, at least alat-alatan tu boleh digunakan untuk anak-anak mereka bila balik, selain daripada dekat sekolah, boleh gunakan dekat rumah. Jadi mungkin anda yang ada banyak idea kat sini, you all ni maybe boleh buat macam-macam lagi lah, ya. Kena kreatif. So sebelum kita mengakhiri, ada tak soalan-soalan ni? Sayang sebenarnya nak lepaskan bonda kita ni. Ada tak soalan-soalan? Ada. Saya ni, saya. Ada. Aisyah. Okey, Aisyah, kita bagi Aisyah dulu. Aisyah, apa saya ke? Ya, Aisyah. Kan saya panggil bonda boleh? Boleh Aisyah. Kan bonda tadi kan cakap yang ada budak yang parents hantar anak dia tu tak mandi ke atau pampers ke, kan.
So bonda ada tak tegur ke, cakap elok-elok ke dekat ibu bapa tu? Macam mana cara dia? Okey, itu je. Okay, Ya. kebiasaannya pada peringkat awal sebelum mereka hantar, kita akan bagi taklimat. Kita akan bagi taklimat kepada ibu bapa sebab dia kena faham apa kita punya prosedur. Kita pun ada peraturan yang dia orang kena patuh. Ya, jadi kita beritahulah antaranya memang hantar anak dah siap mandi, dah siap yelah bukannya kita pula datang dengan keadaan dia angkat je daripada tempat tidur terus masuk kita hantar kat kita. Kita memberitahu tanggungjawab ibu bapa hantar anak mesti dalam keadaan dah siap, dah bersih, dah mandi. Tapi mungkinlah adalah satu dua kes yang selalunya dia akan kesiangan, lambat bangun. So cikgu minta maaf cikgu tak sempat, walaupun dia tahu dah kita dah tegur dah, kita dah beritahu taklimat awal. Minta maaf cikgu ya, pergi kerja nak cepat dah lambat kan. Biasalah KL jam. Masuk kerja pukul 8.30 tapi mesti keluar pukul 6.30 nak kejar komuter ke apa ke dan sebagainya. Jadi ialah pengurusan masa tu lah memang berasa nak berubah. Kita pun bagi peluang lah walaupun kita tegur juga, kalau boleh tak nak macam ni ya puan, kalau boleh anak dah siap semua. Tapi memang tak dinafikan ada yang datang khususnya cikgu sekolah. Cikgu sekolah buka pukul berapa? Biasalah awak sekolah dulu pukul 7.30 dah kena ada kan. Itu 7.30 kena ada. Maksudnya cikgu yang mungkin duduk jauh dia 6.30 je dah kena keluar rumah. So memang 6.30 tu kerja, kalau dah memang hari-hari kesiangan, bangun cepat semayang, siap terus angkat je lah anak. Jadi kita yang di Taska ni memang selalunya jadi mangsa lah. Tapi kita akan charge lebih lah kalau memang dia kata dia memang bermasalah. Walaupun kita dah cakap kita minta dia ni tapi dia kata tak mampu lah nak buat benda tu sebab dia kena keluar awal, anak dia pun menangis tak mau mandi apa semua. So biasa kita akan ada extra charges untuk yang datang macam tu. Okay, Fatin.